إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إخوان المسلمين رحمكم الله. Khutbah Jumaat selain bertujuan untuk meningkatkan kesedaran, kefahaman tentang ibadat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga berperanan untuk menampilkan imej dan keindahan Islam dalam kegiatan hidup sehari-hari. Bermula dari awal pagi sehingga selesai rutin harian, sehingga berakhirnya 24 jam. Lingkaran kehidupan ini semuanya akan dianggap ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala jika dikerjakan dengan ikhlas, sehinggalah masing-masing menemui ajalnya. Dalam tempoh hidup inilah manusia diberi peluang untuk membuat yang terbaik dan cemerlang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Dari segi kenyataan pula, setiap manusia tidak sama kedudukannya. Dari segi status pemilikan harta, ada yang kaya dan ada yang miskin. Manakala Islam pula jelas tidak membezakan status antara kaya dan miskin ini sebagai penghalang untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana kedua-duanya adalah ujian Allah, secara hakikat kedua-duanya juga tidak akan menambah kemuliaan seseorang manusia, kerana aras takwa sahaja yang akan diambil kira oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yaru anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun. Artinya, dan tidakkah mereka memperhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itulah benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Menyedari keadaan inilah, sebagai muslim, Allah menggesakan mereka yang kaya supaya bermurah hati, menolong mereka yang susah dari kalangan fakir miskin. Oleh itu, orang kaya dicela bukan kerana kekayaannya, tetapi kerana kegagalannya menggunakan hartanya pada jalan yang disuruh oleh Allah. Di antaranya, membantu para fakir miskin, bahkan kepada mereka yang miskin akan terangkat pula kemuliaan mereka jika kesabaran menerima takdir Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar dan tawakal mencari rezeki. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Bagi mengimbangi perkara ini dan bijaksana mengurus kehidupan dunia sesuai yang ditakdirkan,
Islam membuka seluas-luasnya jalan untuk beramal kebajikan sesuai dengan kemampuan seseorang. Firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Antara kaedah terbaik untuk beramal dengan yang sedikit ialah dengan berusaha membuat tabungan akhirat secara berterusan, ataupun diistilahkan dengan sedekah jariyah sebagaimana hadis sahih yang seringkali diperdengarkan. Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughni Muhtaj menjelaskan bahawa ulama telah mentafsirkan perkataan sedekahun jariyah dalam hadis berkenaan dengan maksud wakaf, kerana pahala sedekah jariyah terus-menerus mengalirkan kepada orang-orang yang melakukannya, sedangkan sedekah yang lain pahalanya tidak berterusan mengalir seperti mana sedekah amal jariyah ataupun wakaf. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Rawahu Ibnu Hibban. Maksudnya, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang dia lakukan setelah dia mati adalah ilmu yang dia ajarkan dan disebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang dia wariskan, masjid yang dibinanya, rumah bagi Ibnu Sabil, musafir yang terputus perjalanan yang dia bina, sungai yang dia alirkan, sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup, semuanya itu akan dihubungkan dengannya setelah dia mati. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Untuk memudahkan masyarakat awam tanpa mengira status kaya dan miskin, kerajaan melalui agensi agama negeri-negeri dan Majlis Agama Islam negeri-negeri seluruh Malaysia telah berusaha semampu mungkin mencipta produk dari pancaran hadis di atas. Dalam konteks negeri Kelantan, pihak Majlis Agama Islam Kelantan telah memudahkan masyarakat bahkan dari luar Kelantan untuk sama ataupun untuk dari semasa ke semasa menterjemahkan hadis berkenaan dalam bentuk kenyataan. Antara contoh-contoh yang telah dilaksanakan ialah sumbangan wakaf tunai untuk tanda air di jajahan Kuala Kerai, di jajahan Gua Musan dan di jajahan Jeli. Wakaf tunai juga dalam bentuk peralatan dan mesin-mesin perubatan yang diletakkan di hospital-hospital dan klinik-klinik kerajaan, termasuklah juga kelengkapan perabot di rumah anak yatim, pusat-pusat tahfiz serta wakaf buku kepada institusi pengajian dan perpustakaan masjid-masjid. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Bermula awal Januari sehingga akhir bulan Julai 2023 lalu, jumlah sumbangan untuk melaksanakan isyarat daripada hadis berkenaan telah melangkaui RN 1 juta. Khatib percaya jumlah perbelanjaan tersebut turut diperolehi daripada para jemaah sekalian melalui tabung wakaf tunai yang dilengkapi di masjid-masjid bandar dan masjid-masjid mukim yang terpilih, serta van bergerak Majlis Agama Islam Kelantan, bahkan melalui bayaran atas talian yang tuan-tuan juga adalah pembayarnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Terlihat keindahan Islam yang boleh menerima sebarang kaedah wakaf yang tidak terhad kepada mereka yang kaya sahaja, malah dengan hanya RM1 ke dalam tabung wakaf tunai ataupun menekan butang secara atas talian online di telefon pintar, ianya bakal menjadi timbunan pahala di akhirat kelak.
Tentunya sangat mustahil setiap orang untuk pergi ke lokasi pendalaman untuk tujuan wakaf, tetapi memadai menyumbang kepada agensi yang diiktiraf untuk melaksanakannya. Bertitik tolak dari peningkatan kutipan wakaf tunai termasuk hartanah, pihak Majlis Agama Islam Kelantan telah menganjurkan bulan wakaf Kelantan bermula Ogos lalu sehingga kini. Program ini diharapkan menjadi motivasi utama kepada mereka yang telah menyumbang dan akan terus menyumbang. Pihak Majlis Agama Islam Kelantan juga telah mendapat kelulusan pengecualian cukai pendapatan. Sama-samalah kita menggandakan kebajikan dengan memupuk budaya berwakaf secara sistematik sesuai dengan zaman dan keadaan. Lazimilah berwakaf sentiasa walaupun tidak pada program bulan wakaf Kelantan. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari segala wabak, penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal saleh dan menghindari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa mengambil risuah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dasar dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa menjaga kepentingan saudara sesama Islam, khususnya golongan yang memerlukan, adalah tanggungjawab bersama. Justru itu, salurkanlah zakat dan wakaf anda melalui Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan Darun Naim. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal المسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفر ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة وجه الله أجمعين. أستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرام. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى أن وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
العباد الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وعلى كلمة الموحدين وعدم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلاد المسلمين عام إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأسقام ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Jadikanlah ya Allah kami termasuk dari kalangan orang-orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salat secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa ayyidillahumma bitawfiqika mudabbir hadhihi al-wilayah wa mushayyidaha 'abdaka al-haris li syari'atika malikan sultan ke bawah dulu ya Muhammad Sultan Muhammad kelima sultan dan yang di pertuan bagi negeri Kelantan Darun Naim serta usrah diraja sekalian. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan akhirat. Aslahallahu mulka wa ihsanahu wa fayyad al-'adlahu wa ballaghahu min al-khairi ma syaa. Allahumma adimi syar'an syarifa lahu wa li wazara'ihi sabila wa minhaja وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.